Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita kembali bersama dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar tentang cerakinkan ayat. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Murid-murid, apa itu yang dikatakan mencerakinkan ayat? Mencerakinkan ayat bermakna kita memisahkan atau menceraikan ayat tersebut. Ia melibatkan kemahiran menukar ayat majmuk kepada ayat tunggal. Mungkin ada murid-murid yang dah terlupa apa itu yang dikatakan ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Kita imbas kembali. Ayat tunggal bermaksud disebut sebagai ayat selapis, ayat pendek dan juga ayat mudah. Dan biasanya ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, frasa subjeknya ialah Cikgu Fatimah, manakala frasa predikatnya ialah ibu saya. Jadi ayat tunggalnya akan menjadi Cikgu Fatimah ialah ibu saya. Nampak tak ayat tunggal ni agak mudah, dia selapis saja, di ayat yang pendek dan mudah. Manakala ayat majmuk pula merupakan binaan ayat yang mengandungi satu subjek dan dua predikat ataupun lebih daripada itu. Binaan ayat majmuk juga boleh mengandungi dua subjek dan satu predikat. Contohnya, frasa subjeknya akil, frasa predikatnya makan nasi ayam dan dia melibatkan kata hubung dan frasa predikatnya yang kedua ialah kuih. Jadi, ayat majmuknya akan menjadi akil makan nasi ayam dan kuih. Jadi, yang ini dipanggil sebagai ayat majmuk kerana dia menggabungkan dua ayat tunggal menjadi satu dan menggunakan kata hubung yang digunakan di sini ialah dan. Murid-murid, pada pembelajaran kali ini, kita akan cuba mencerakinkan ayat, iaitu kita pisahkan ayatnya, di mana ayat majmuk yang mengandungi lebih daripada satu ayat sebenarnya, kita akan pisahkan dia menjadi ayat tunggal. Satu ayat, satu ayat. Jadi, mari kita lihat bagaimana caranya. Murid-murid, mari kita lihat bagaimana panduan untuk mencerakinkan ayat. Yang pertama, jangan ubah maksud asal ayat yang diberi. Yang kedua, jangan ubah struktur ataupun susunan ayat. Ayat yang dahulu mesti didahulukan. Yang ketiga, kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat. Yang keempat, kenal pasti kata ganti nama tunjuk. Contohnya, ada perkataan itu atau ini dalam ayat. Ini sangat penting untuk kita memisahkan ayat tersebut. Dan yang kelima, kenal pasti kata hubung yang digunakan dalam ayat. Contoh kata hubung yang selalu digunakan dalam ayat ialah contohnya sambil atau seraya, dan, lagi, lalu, kecuali, maka, melainkan, serta, tetapi. Selain daripada itu, ada juga kata hubung lain yang digunakan seperti agar, supaya, bahawa, kalau, apabila, ketika, hingga, sekiranya, jika, sungguh pun, kerana, walaupun, semenjak, selama. Dan ada juga kata hubung berpasangan, contohnya baik dengan kata hubungnya, pasangannya iaitu ataupun, baik dengan mahu pun, bukan saja tetapi juga, sungguh pun tetapi. Mari kita lihat contoh bagaimana untuk mencerakinkan ayat. Murid-murid, mari kita perhatikan contoh latihan untuk mencerakinkan ayat ini. Latihan 1, Pakcik Hasan menternak ayam telur dan ayam daging. Kita perhatikan di sini subjeknya ialah Pakcik Hasan menternak ayam telur dan ayam daging. Sebenarnya ini merupakan ayat majmuk di mana dua ayat telah digabungkan menjadi satu dengan menggunakan kata hubung dan. Jadi tugas kita hari ini ialah untuk mencerakinkannya, untuk memisahkan dua ayat ini yang telah digabungkan menjadi satu dan satu lagi ayat tunggal. Jadi kita cari subjeknya, Pakcik Hasan, kita turunkan di bawah, Pakcik Hasan menternak ayam telur. Kita nyatakan di sini menternak ayam telur. Ini telah menjadi satu ayat tunggal. Dan ini ialah kata hubung. Apabila kita cerakinkan, kita tidak gunakan lagi kata hubung ini. Jadi kita masih menggunakan lagi subjek yang sama, Pakcik Hasan. Kita kemudian ambil kata kerjanya ialah menternak. Kita sambungkan pula dengan ayam daging. Jadi, dua ayat tunggalnya ialah Pakcik Hasan menternak ayam telur, Pakcik Hasan menternak ayam daging. Inilah dua ayat tunggal setelah kita cerakinkan. Kita lihat soalan yang kedua. Fatihah ke pejabat atau pulang ke rumah? Ada tanda soal. Murid-murid, jangan lupa jika dalam soalan ada tanda soal, jangan lupa apabila kita cerakinkan ayat itu,
Tanda soal jangan ditinggalkan. Subjeknya ialah Fatihah. Fatihah ke pejabat. Kita kenal pasti di sini telah menggunakan kata hubung di sini iaitu atau. Jadi ingat, apabila kita cerakinkan ayat, kata hubung tidak mahu digunakan lagi. Jadi kita pisahkan dia di sini, Fatihah ke pejabat, tanda soal jangan dilupakan, kita letak di sini. Kemudian masih menggunakan subjek yang sama, Fatihah pulang ke rumah, tanda soal, atau digugurkan. Jadi dua ayat tunggalnya ialah Fatihah ke pejabat, Fatihah pulang ke rumah. Tengok soalan yang ketiga. Antasha mengambil beg lalu masuk ke dalam kereta. Subjeknya ialah Antasha mengambil beg lalu masuk ke dalam kereta. Ini merupakan ayat majmuk dan menggunakan kata hubung lalu di sini. Kita pisahkan menjadi ayat tunggal iaitu Antasha mengambil beg. Kemudian masih menggunakan subjek yang sama, Antasha masuk ke dalam kereta. Ingat, ini tidak ada tanda soal, hanya noktah sahaja dan kita buang kata hubungnya. Kita perhatikan pula soalan contoh yang keempat. Setelah mandi-manda di air terjun itu, mereka masuk ke dalam khemah. Kalau kita perhatikan di sini, soalan ini dia tidak meletakkan subjeknya di depan. Apa subjeknya murid-murid? Ya, pandai. Subjeknya ialah mereka. Mereka di sini ialah merujuk kepada subjek dalam ayat ini. Tetapi kita perhatikan di sini, mereka itu tidak diletakkan di hadapan, diletakkan setelah. Di hadapan. Jadi setelah ini kita tidak mahu. Kita potong dia. Ya, kita tak mahu, kita tak perlukan dia. Jadi kita masukkan mereka ini ialah sebagai subjeknya, kita letakkan di hadapan. Mereka mandi-manda di air terjun itu, kita noktahkan di sini. Ya. Kemudian masih menggunakan subjek yang sama, mereka masuk ke dalam khemah. Dia menjadi dua ayat tunggal di sini. Baik, faham murid-murid? Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh latihan yang seterusnya untuk mencerakinkan ayat, mari kita perhatikan ayat ini. Ibu tetap memasak makanan itu walaupun sangat keletihan. Di sini kita boleh berhentikan di mana? Kita nampak dia ada menggunakan kata hubung walaupun di sini ya. Walaupun, kemudian makanan itu kita boleh berhentikan di sini. Jadi kita cerakinkan dia menjadi ibu tetap memasak makanan itu. Walaupun sebagai kata hubung kita tidak mahu gunakan apabila kita mencerakinkan ayat. Kita gugurkan dia, masih menggunakan subjek yang sama, ibu sangat keletihan. Jadi dua ayat tunggalnya, ibu tetap memasak makanan itu, ibu sangat keletihan. Contoh yang seterusnya ialah pemuda itu ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes perlumbaan haram. Di mana subjek yang kita dalam ayat ini ya? Ya, pemuda itu sebagai subjeknya. Jadi, di mana pula kata hubung yang digunakan? Kerana, pandai murid-murid. Jadi kerana ini ialah kata hubungnya. Kita akan gugurkan kerana ini dalam ayat untuk kita cerakinkan ayat itu. Jadi pemuda itu ditahan, pemuda itu masih menggunakan subjek yang sama, pemuda itu disyaki terlibat dalam kes perlumbaan haram. Sekian dulu untuk kali ini murid-murid. Diharapkan murid-murid telah mendapat manfaat daripada video ini. Selepas ini murid-murid boleh cuba membuat latihan bagi menguji kefahaman murid-murid. Dan jika ada persoalan, boleh ajukan kepada guru masing-masing melalui Telegram, WhatsApp ataupun melalui apa-apa medium yang sesuai. Sekian dulu untuk kali ini. Selamat maju jaya. Teruskan usaha. Assalamualaikum.